Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anatul Adila binti Muhammad Romzi, KBJ 2008110000 dari Seksyen 12. Di dalam video ini, saya nak ceritakan sedikit tentang sejarah Kristian dan bagaimana agama Kristian berlaku dan terbentuk. Jadi, mari kita mula. Okey, yang pertama, agama Kristian berasal dari Palestin di Timur Tengah. Agama Kristian mula tersebar luas di 3 buah benua iaitu Afrika, Eropah dan Asia. Di Afrika, Kristian menjadi agama rasmi negara Habsyah dalam abad ke-4. Daerah Asia terutamanya Asia Selatan dan Asia Timur menerima Kristian agak terlewat sedikit. Perluasan besar Kristian berlaku di Eropah, kemudian ia menular ke bahagian-bahagian lain dunia. Kedatangan Kristian ke daerah Nusantara Melayu iaitu Malaysia, Filipina dan Indonesia sangat rapat hubungannya dengan gerakan perluasan daerah Portugal, Sepanyol dan Belanda. Pada tahun 1511, orang-orang Portugis telah menawang kota dan pelabuhan Melaka dan menjadikannya sebagai pusat kegiatan mereka. Kemudian, mereka menyelinap masuk ke Maluku, Tiongkok dan Jepun, di mana sahaja mereka membuat kolonisasi yang tetap. Mereka mengubah agama penduduk-penduduknya menjadi Kristian dan memperkenalkan bahasa Portugis. Asas kemasukan Kristian ke Kepulauan Melayu ini pun nyata sudah berbeza dengan Islam. Kristian masuk melalui penjajah yang dengan rakusnya menjajah negara orang lain, sedangkan Islam hanya masuk melalui pedagang-pedagang Arab, India dan beberapa bangsa lagi dengan cara perdagangan. Mereka berdagang dan sambil itu mereka mendakwah agama Islam dengan cara yang baik. Sementara orang-orang Portugis meluaskan daerahnya ke timur, orang-orang Sepanyol pula meluaskan daerahnya ke arah barat. Mereka menakluki daerah yang luas di benua Amerika dan dari Amerika kemudiannya ke Lautan Teduh. Filipina merupakan daerahnya yang paling utama di Lautan Teduh dan di sana mereka bertapak secara kekal sejak tahun 1565. Undang-undang Sepanyol dan undang-undang Portugis terhadap perkara agama, bahasa dan kebudayaan pada umumnya sama dengan Portugis. Malah sebenarnya sejak tahun 1580 sehingga tahun 1640, setelah Portugal ditakluki oleh Filipin, Raja Sepanyol dari 1527 sehingga 1598 yang juga telah memberikan namanya kepada Filipina, maka Sepanyol dan Portugis telah disatukan di bawah pemerintahan Sepanyol yang tunggal. Filipin telah tercatat dalam sejarah sebagai seorang pembela kepercayaan Roman Katolik yang berani menganggap orang-orang Mor dan orang-orang Kristian Protestan sebagai musuhnya yang utama. Dia telah menentang Kristian Protestan terutama sekali di negara Belanda yang di bawah pemerintahannya. Negara tersebut telah memberontak terhadapnya dengan berhasil sekali. Dan kejadian ini bukan sahaja penting artinya bagi Eropah kerana peperangan Hispano-Portugis menentang Mor dan Protestan itu tidak terbatas di Eropah dan daerah Laut Tengah yang berjiran dengannya sahaja, tetapi juga telah dilanjutkan hingga ke Asia Tenggara. Pada tahun 1602, syarikat Hindia yang terkenal dengan nama VOC, Verinish Ostindician Company, telah ditubuhkan. Syarikat ini bukan sahaja bertindak sebagai syarikat dagang tetapi juga menerima hak-hak kekuasaan. Syarikat ini diberi izin untuk mengikat perjanjian dan persekutuan dengan pengiraan dan lain-lain raja yang berkuasa atas nama negara Belanda. Hai, nama saya Ainul Hayat binti Alias, nombor KBJ 20081086 daripada Seksyen 12. Gereja Katolik kadangkala dirujuk sebagai Gereja Katolik Rom atau Gereja Roman Katolik. Ialah mazhab gereja Kristian terbesar dengan lebih daripada 1.29 bilion orang penganut di seluruh dunia. Keberadaannya sebagai salah satu institusi agama tertua di dunia telah memainkan peranan penting dalam sejarah dan perkembangan tamadun barat. Aliran ini dipimpin oleh Uskup Rom yang dikenal sebagai Paus berdasarkan suatu doktrin gereja diringkaskan dalam pengakuan iman Nisia. Pusat pentadbiran Paus iaitu Tahta Suci berada di kota Vatikan yang dikelilingi di Rom, Itali. Mazhab gereja ini mengajar bahawa ia adalah satu
suci, katolik dan apostolik yang diasaskan oleh Yesus Kristus dalam Suruhanjaya Agungnya, bahawa para yuskupnya ialah pengganti para pengikut Kristus dan Paus adalah pengganti kepada Santo Peter yang keutamaan diberikan oleh Yesus Kristus. Ia menegaskan bahawa ia mengamalkan iman Kristian yang asal, menempuh kesempurnaan diturunkan oleh tradisi suci. Gereja Latin, Gereja Katolik Timur dan institut seperti Perintah Medikan dan Perintah Monastik yang tertutup mencerminkan pelbagai penekanan teologi dan rohani di gereja. Penjamuan kudus ialah sakramen yang paling utama disambut secara liturgi dalam misa. Mazhab ini mengajarkan bahawa penyucian diri dilaksanakan seorang paderi dengan bahan roti kudus dan wain menjadi tubuh dan darah Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rohani binti Cik Ghazali dari Seksyen 12, nombor ID KBJ 2008-10853. Bahan bacaan Kristian. Adakah anda tahu agama Kristian adalah unik di antara semua kepercayaan kerana agama Kristian adalah lebih kepada hubung dengan Tuhan daripada upacara keagamaan. Selain daripada mengikut satu senarai perkara yang boleh dilakukan dan yang jangan dilakukan, tujuan agama Kristian ialah mengikuti jalan yang disediakan oleh Tuhan. Hubungan itu boleh dijadikan disebabkan oleh Yesus Kristian dan kerja Roh Kudus di dalam kehidupan Kristian. Seterusnya, kitab suci agama Kristian terdiri daripada himpunan kitab-kitab yang disebut Bibel. Bibel mengandungi 66 kitab besar dan kecil yang dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu Perjanjian Lama Old Testament dan Perjanjian Baru New Testament. Perjanjian Lama ialah tulisan-tulisan atau kitab-kitab yang tertulis sebelum kedatangan Isa, manakala Perjanjian Baru ialah tulisan-tulisan yang dihasilkan sesudah kedatangan Isa. Selain itu, adakah anda tahu bahawa kerajaan Malaysia mengharamkan penggunaan Bibel berbahasa Indonesia dan Bibel berbahasa Melayu, yang kedua-duanya dikenali sebagai Alkitab? Pengharamannya itu adalah kerana Melayu telah mengiktiraf bangsa mereka sebagai Islam sepenuhnya. Mengikut undang-undang negara, sesiapa dari kalangan Melayu keluar dari agama Islam, maka taraf sebagai orang Melayu dihapuskan. Mereka juga hilang hak sebagai bumi putera. Penganut-penganut agama Kristian mendakwa tidak ada terjemah yang lebih tepat dari bahasa Ibrani asal untuk perkataan Tuhan kerana bahasa Arab dan Ibrani berasal dari akar semetik yang sama. Risalah-risalah agama Kristian berbahasa Melayu lain turut diharamkan seketika. Seterusnya, Gereja Katolik dan isu pengimportan bahan-bahan agama daripada Indonesia oleh Sidang Injil Borneo Sabah untuk penggunaan gereja melahirkan perasaan gusar secara amnya. Penggunaan istilah-istilah yang mempunyai kaitan rapat dengan agama Islam dan Kristian dalam penerbitan dalaman dan bahan-bahan keagamaan, khususnya dalam bahasa Malaysia sebagai bahasa ibunda, telah melahirkan kerisauan oleh Kementerian Dalam Negeri tentang impaknya kepada masyarakat. Akhir sekali, penggunaan istilah Allah untuk mewakili Tuhan oleh orang Kristian seawal zaman pra-Islam lagi dan diteruskan ke zaman moden di negara-negara yang mempunyai pengaruh bahasa Arab untuk menerangkan konsep ketuhanan monoteistik agama Abrahami. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syazwani binti Muhammad, KBJ 2008-10854 daripada Seksyen 12. Perayaan Kristian iaitu Hari Krismas atau Hari Natal yang akan disambut oleh penganut Kristian pada setiap 25 Disember setiap tahun. Kristian menyambutnya sebagai satu perayaan tradisi sejak 2000 tahun yang lalu. Di Malaysia, 25 Disember telah dijadikan hari cuti umum sebagai menghormati perayaan ini. Antara aktiviti tradisi dalam menyambut sambutan Krismas ialah bertukar-tukar hadiah, menghias pokok Krismas, menghadiri aktiviti gereja, makan beramai-ramai dan menziarahi keluarga serta sahabat-sahabat karib. Wajarlah sambutan ini dihormati sebagai meraihkan rakan-rakan kita daripada penganut Kristian sesuai dengan konsep toleransi yang diamalkan di kalangan masyarakat majmuk di Malaysia.
Setiap kali hari Christmas tiba, penganut Kristian akan membuat persiapan untuk perayaan tersebut seperti menghias pokok Christmas, membuat dekorasi unik seperti meletakkan atau menggantungkan barang perhiasan Christmas yang cantik dan perkakas yang mempunyai sentuhan Christmas, selagi mana ianya adalah faktor unik dan menarik untuk perayaan ini. Makanan yang akan dihidangkan pada hari Christmas ialah ayam Belanda panggang yang merupakan sajian utama pada hari Christmas. Penganut Kristian berpendapat perayaan ini tidak bermakna jika ayam Belanda tidak dihidangkan. Selain itu, puding plum atau puding Christmas, resepi asal dihasilkan menggunakan daging lembu, bawang putih dan sayur-sayuran serta buah-buah kering sebelum dibakar. Akhir sekali ialah kek buah. Ia juga dikenali sebagai Christmas cake atau plum cake. Intinya dari kacang pin, kismis dan buah delima.